Kita sekarang kita nak pergi ke seorang lagi kita punya apa artis jemputan OG Lock ni, Aizat ni adalah bekas K-pop Malaysia. So dengan yalah, nanti kan dosa aku. kau kan sebagai seorang yang tak tengok saya skema gila aku nak cut part tu. So cuba kau share point kau, kenapa kau tak bukanlah tak minat lah kan, kenapa kau kalau mungkin kau tak minat jugalah, tapi tak kisahlah apa point yang membuat kau rasa macam tak boleh nak go on lah. Terjebak lah panggil, terjebak lah kan, dengan One Piece ni. Ayat-ayat senang terjebak lah. Sebenarnya hampir lah nak terjebak sebenarnya kalau cerita. Okay, aku cerita secara jujur kan. Nak jujur kan aku nak kena cover sikit. Aku jujur lah Jujur lah baru best. So hopefully fan korang ni tak kencang aku lah. Aku rasa kan ramai kot yang sama macam aku yang tak tengok One Piece sebab tersentuh. Tapi the main concern lah, aku rasa korang pun tahu aku ni jenis macam anime mana aku suka. Aku macam first of all aku kena tengok visual. Itu paling penting, itu aku. Aku tengok kalau cerita tu visual dia cantik, dia punya komik dia cantik, and dia punya lukisan dia semua, itu memang top one lah aku tengok dulu. Aku tak tengok dulu storyline dulu. Banyak yang fan first time panggil pandangan pertama cerita pandangan pertama aku akan tengok visual dulu lah. So bila aku ada time kita masuk U dulu kan, bila aku tengok Didi Pim tengah layan anime One Piece tu, aku punya fikir macam apa gila korang dua ni tengok anime dia punya visual tak faham apa. Macam aku pengaruh Aizat gila masa tu. Aku pengaruh Aizat. Tim kita hampir berjaya sebenarnya tim. Kita hampir berjaya dulu. Hampir berjaya. Aku rasa first episode je aku tengok. Aku tak ingat macam aku tengok ke lah macam contoh lukisan. Aku nak kutuk One Piece lah, tapi aku tengok lukisan kau tahu kan macam mana dia punya visual. Kami semua setuju aku rasa sebenarnya sebab kami semua tahu One Piece art dia macam mana. Kalau banding dengan anime lain aku rasa dia a little bit tu lah macam kelakar lah juga kadang. First and second aku dengar yang One Piece ni dia punya episod terlalu banyak. Sampai kau tak boleh nak catch up. Siapa yang lambat macam aku dah terlambat. Actually aku agak menyesal jugalah sebab aku tengok macam Pin pun dah start buat review pasal One Piece kat YouTube, Didi pun dari dulu layan, G pun dah start dulu. So sekali bila aku dah kahwin semua ni aku fikir balik, adakah sempat untuk aku layan balik One Piece? Sebab One Piece dia punya episod dia aku rasa 3 tahun tak habis tu. Kalau kau tengok daripada awal lah, daripada first awal. Sebab aku memang tak kenal mana-mana karakter One Piece pun. Aku kenal Luffy je, itu je aku kenal. Lain semua tak apa sangat lah kenal. So kalau aku nak start balik dari A to Z tu memang akan ambil masa. Yes. Dia confirm, dia memang confirm akan ambil masa yang panjang lah. Sebab dia ada total 1,000 chapter. Dia punya episod pun nak reach 1,000 episod dah. So memang lama lah, berbulan-bulan lah. Tapi dia depends orang lah. Kalau orang yang jenis yang macam boleh papang laju tu. Tapi of course lah, kalau ada masa dia fokus kan, dia fokus. Tapi untuk orang macam kita ni semua yang dah memang umur dah macam ni semua benda kan, family semua benda, so memang susah lah nak cakap kan, nak banding orang lain. Memang bersependapat dengan projek lah. Macam episod panjang, visual yang kurang menarik. Sebab aku rasa kita boleh top banyak lagi lah manga-manga ataupun anime lain ada lukisan yang lebih better daripada One Piece. Rodi, cuba kau kalau pendapat kau Rodi, cuba kau bagi 2 manga lain yang lukisan dia jauh lagi better daripada One Piece lah, yang bagi kau betul-betul visual dia yang boleh betul-betul attract projek. Kau rasa manga apa? Bagi aku lukisan, kalau dari segi lukisan yang aku rasa dia punya art memang cantik. Aku bukannya ingat lah pelukis dia siapa. Aku ingat komik dia ya. Eyeshield 21, aku rasa lukisan dia memang antara yang paling power lah. Lepas tu baru-baru ni kan dia lukis lagi One Punch Man kan. Dari segi art memang power lah, dia punya efek detail dia pun memang cantik. Dan punya komik tu memang realistik. Dia ada lagi lukis komik-komik yang lain, memang semua realistik. Dia punya lukisan memang hidup lah. Aku rasa itu yang paling antara yang memang lukisan yang ni lah, yang cantik-cantik lah. Aku setuju dengan Odi sebab aku One Punch Man ni memang aku layan sebab aku tengok dia visual dia. Dengan dia punya first visual aku tengok memang aku layan terus aku layan. Thanks Odi. Dapat backup. Cari member. Cari backup tu.
Geng. Kalau kita cuba pergi ke sudut lain lah, kalau kita pergi ke Pak A kan. Pak A, kau sebagai wakil kartunis kat sini. Apa pendapat kau tentang lukisan One Piece ni? Sejujur je lah, kalau dari segi lukisan sebenarnya, ada memang jenis-jenis watak tu yang dia lukis. Memang lukisan dia pelik-pelik. Kalau ikut yang watak benda pelik aku tengok, yang watak orang dalam peti harta karun tu. Itu antara sebab yang masa ni film dengan Didi tu tengok, masa tu kita orang study dia orang tu tengok, aku tak minat tengok sebab nampak watak tu tu macam aku benda watak macam ni. Itu watak favourite Oda tu silap aku tu. Tapi itu pun watak favourite aku juga sebenarnya. Sekarang aku paling tak boleh tengok Scratchman Apu. Sangat aku tengok Yang watak perempuan 4 segi itu pun Mumu pun dah suka dulu. Aku ingat lagi masa aku tengok One Piece kan, masa tu zaman tu Mumu belum lagi tengok One Piece. Dia betul-betul geram dengan watak itu. Dia betul-betul dia tak boleh accept. Kau tahu lah mana kalau dia tak boleh accept, betul-betul dia geram habis, ngamuk. Tapi ingat betul 1000 episod, tapi karakter Faiz boleh ingat satu karakter dekat side story. Maksud dia itulah aku rasa kelebihan Oda ni, dia buat karakter tu orang boleh ingat. Karakter yang penting pun orang boleh ingat kan. Itu yang aku rasa macam tu lah. Walaupun lukisan dia kalau tengok memang aneh lah. Tapi dari segi lukisan tapi nampak macam tak kemas lah nak banding dengan lukisan lain. Kalau yang biasa baca manga boleh nampak lah tu, sebab manga dengan anime memang jauh lah beza. Tapi benda yang kalau orang yang biasa melukis, dia tengok karakter yang Oda lukis tu, walaupun nampak pelik-pelik, kalau korang perasan, proportion dia betul sebenarnya. Walaupun kita ambil contoh karakter yang aku tak suka, contoh yang manusia dalam peti harta karun tu. Walaupun dia macam dah membesar, dah dewasa, tapi tengok tangan dia dengan kepala dia, tak nampak bahawa dia tak nampak. Walaupun watak tu pelik, tapi proportion dia tu betul. Dengan kalau kita ambil kira dia dah penuh badan dia dalam harta karun, kotak harta karun, tapi tangan dia still macam tu. Kira macam tangan dia tak terpanjang walaupun ada je watak yang pelik macam tu. Ada lagi watak pelik kan, ada lagi. Kalau tengok watak Scratchman Aku pun, tengok sendi tangan dia. Kalau ikut, tengok dari segi anatomi, memang betul lah. Maksudnya kalau kita ada lagi satu sendi, macam tu lah rupa dia. Dia akan bengkok lagi satu. Dia punya bengkok tu betul. Sakit hati tengok, tapi betul lah. Secara ringkas Oda, walaupun dia lukis yang something yang pelik-pelik, tapi dia ada still dia kaji anatomi yang betul lah. Dia tak ada lukis pelik-pelik yang memang betul-betul belasah je kan. Dia still ada ikut dia punya. Dan kalau kau nak tengok yang nak tahu betul dia tengok dia ikut rules melukis proses tu, korang tengok hybrid mode. Kalau yang pengguna Rowan. Kalau tengok yang Cheetah water sample apa dah? Lucy. Lucy. Tengok yang baru-baru ni yang siapa dah? Yang Brachiosaurus tu siapa dah? Queen lah. Tengok walaupun macam yalah kalau bentuk dinosaur dia macam tu, tapi bila di hybrid kan dia punya feature tak lagi tau. Masih boleh tengok betul ini feature dia masa jadi dinosaur macam ni, bentuk muka dia still ada. Itu unik gaya lukisan Oda ni. Strok tu memanglah masing-masing ada strok masing-masing. Kau rasa Rodi macam ada ke lagi manga-manga yang lain yang ada buat style watak-watak yang memang lain daripada yang lain yang Oda buat? Macam selalunya macam kita cakap tadi lah, satu manga tu mesti watak dia lebih kurang sama je pattern dia. Macam One Piece ni memang totally chaos lah, lain gila. Ada ke manga-manga yang lain yang hampir sama dengan style One Piece ni ataupun memang semua sama pattern? Aku rasa setakat ni One Piece je satu-satunya yang macam tu lah. Unik lah. Aku rasa Oda ni antara mangaka yang berani sebenarnya. Dia berani buat macam tu. Mangaka lain sebenarnya, saya rasa bukannya mangaka lain tak boleh buat macam tu, cuma orang tak berani. Macam saya tengok setakat ni, watak-watak dalam manga dia akan terperangkap dalam satu konsep. Watak utama mesti macam ni style dia. Kawan-kawan dia mesti macam ni, penjahat mesti macam ni. Oda dia berani buat eksperimen dengan desain karakter-karakter yang pelik-pelik. Macam contoh Straw Hat punya kru lah. Biasanya kalau macam contoh kita tengok masing-masing ada dia punya kru masing-masing, geng-geng watak utama lah. Macam Fairy Tail.
ada dia punya geng. Bukan One Piece, Samurai X ada dia punya geng. Dia punya ni semua geng-geng dia semua memang kalau kita tengok desain dorang antara yang terbaik. Macam Bleach, dia punya geng pun desain dia antara yang terbaik antara geng-geng yang lain-lain. Macam desain dorang masih beza daripada karakter yang side karakter lah. Tapi tengok One Piece punya desain, Straw Hat kan, dorang ni watak utama kan. Tapi tengok desain dorang, Usopp macam tu pun boleh jadi kawan watak utama. Brook macam tu pun boleh jadi juga. Frankie pun pelik-pelik, tapi dorang lah watak utama. Tapi desain dorang antara yang paling dahsyat. Ya, betul. Betul lah, tapi dia boleh, orang boleh accept lah, pembaca still boleh accept. Itu yang Oda berjaya lah buat. Itu lagi yang aku perasan keberaniannya kan Oda nih kan. Kalau kamu perasan dia kru Luffy tu sebelum time skip, desain dorang macam ni. Tapi lepas time skip kau bayangkan macam mana Oda tu dia boleh ambil risiko dari perubahan Frankie dari watak yang normal pergi jadi robot besar yang totally orang cakap 70% jadi bukan Frankie sudah. Betul. Itu Frankie. Itu bagi aku risiko yang besar lah. Sebab aku mula-mula tengok One Piece pun, mula-mula tengok yang perubahan tu macam, aku pun macam terkejut juga. Wih, ini perubahan besar sangat nih. Aku macam 50-50 juga lah masa tu. Boleh terima atau enggak dengan desain Frankie yang baru nih. Selain Frankie macam Zoro lagi. Kau bayangkan perubahan dia besar ya. Mata satu biji dia ambil. Kau bayangkan. Jadi itu macam benda yang mata Zoro gila dia pergi ambil. Dia boleh, lepas tu dia buat orang macam kosong. Tidak apa-apa macam apa sebab mata dia buta tiba-tiba dia buat macam tu kan. Bagi aku risiko yang besar lah dia ambil. Tapi itulah dia buat fan dia ni. Fan dia boleh terima dengan dia punya design, dia punya dia punya risiko tu. One Piece aku yakin 100% lah One Piece ialah manga yang paling banyak karakter dalam dia. Aku rasa memang One Piece. Jadi sebab tu aku rasa macam aku cakap tadi, Oda ni dia create karakter yang supaya orang senang ingat. Jadi setiap karakter tu ada keunikan dia lah. Dan juga aku rasa mungkin sebab terlalu banyak karakter, jadi dia malas berfikir buatlah macam dia macam ni. Mungkin lah kan. Tapi benda tu memang ada pengaruh juga lah dengan dia punya stroke. Sebab kau bayangkan, aku rasa karakter dia mungkin 10,000, aku rasa sampai 10,000 karakter dia. Banyak tu. Banyak gila. Kau bayangkan 10,000 dia, lepas tu dia create karakter tu pula dalam masa yang 20 tahun kan. Jadi kurang 20 tahun lah kan. Jadi itulah aku rasa ada satu masa yang dia betul-betul create karakter tu macam insting je. Lukis. Itulah aku rasa yang keunikan lukisan Oda ni. And then satu lagi aku rasa yang kita boleh tambah kat sini, Oda dia walaupun dia dah buat macam-macam banyak gila perubahan semua benda, tapi dia still tak tinggalkan detail lah. Contohnya macam kita boleh sentuh kat sini Sanji punya eyebrow lah. Macam benda tu macam tak penting mana pun kan. Macam okey lah. Sebelum skip dia belah sini tutup. Atau tiba-tiba sebelum ni sebelah ni sini tutup. Tapi macam benda tu tak perlu nak diketengahkan sangat ada punya kening kan. Rupa-rupanya sampai je dekat arc dia tu sendiri, kita dah boleh faham tak kening ni tu dia sebalik macam orang pelik apa pasal sengit macam tu. Memang ada reason. Dia ada berbeza dia dengan adik-beradik dia lain daripada genetic mutation dia semacam. Benda tu detail kau tahu. Benda tak perlu buat tapi dia boleh jadikan detail untuk kelebihan karakter dia. Dia punya detail tu bukan setakat dari storyline, dari segi karakter tu, keunikan karakter tu yang aku cakap tadi lah, macam mana orang boleh ingat setiap karakter tu. Dia ada keunikan dia. And daripada sini jugalah aku nak blame Oda disebabkan dengan benda yang kecil macam ni, hanya daripada satu kening ni, itulah yang membuatkan orang punya teori menjadi-jadi kau tahu. Sebab dia sendiri yang start. Dia sendiri yang nak letak daripada benda kecil. Sebab tu lah orang sensitif gila macam kalau ada calar sikit ke, ada benda macam lebih-lebih bilangan ke apa, orang terus buat benda tu jadi teori. Sebab Oda kan. Alright, so kita pergi terus ke penutup topik dia untuk kita conclude pasal adakah One Piece ni manga paling best. Okay, kita start balik lah. Kejap, kita skip Momo tu. Aku lupa nak tanya Momo soalan pertama lagi. Macam mana kau boleh start dengan One Piece? Momo ni tengok One Piece Aku tak tahu pula. Momo dia legend. Dia bukan orang masjid ke? Satu orang lagi yang aku bertanggungjawab pengaruh One Piece. Momo lah. Momo. Wow. Kim Zul. Momo? Macam ni kita skip je lah dia. Alright, jom kita terus pergi ke part paling hujung sekali .
Okay, kita go around lah, tapi kita ringkaskan sikit. So, Didi, adakah kau setuju yang One Piece ni memang the best manga ever? Kau rasa siapa rival One Piece yang paling terdekat? Dan adakah kau bersetuju yang One Piece ni memang akan jadi the best manga ever lah? Sebenarnya the best manga ni memang topik yang macam apa orang cakap debat yang boleh dibuat sebenarnya. Sebab sangat besar sebenarnya ni. Kau bayangkan ada berjuta manga dekat dunia ni. Dan satu manga boleh claim the best daripada berjuta-juta tu. Jadi bagi aku title yang betul-betul besar lah orang cakap. Macam King of Pirate juga lah. Pirate King juga lah title ni. Tapi bagi aku One Piece buat benda tu senang. Eiichiro Oda buat benda tu senang. 20 tahun, 1997. Sekarang 2021 dan still ongoing, consistent. Dia macam okay. Kalau kita sebut macam apa? Boku no Hero lah yang baru sekarang kan dia ada tenggelam timbul. Dragon Ball pun sekarang okay, kau bayangkan Dragon Ball ialah komik yang dulu aku rasa hampir semua orang minat Dragon Ball, tapi aku boleh cakap yang Dragon Ball yang sekarang orang tak boleh terima. Tapi One Piece dari 1997 sampai sekarang orang boleh terima benda tu. Cerita orang boleh terima. Bukan sekadar orang boleh terima. Lepas tu orang macam dia dapat fan baru lagi. Lepas tu dia punya cerita sentiasa up. Yes. Gitu. Jadi memang confirm lah bagi aku One Piece ni memang best manga of all time lah. Kejap. So rival dia yang kau terdekat kau rasa siapa? Rival. Rival ni pun sebenarnya dia buat kerja lagi senang. One Piece tidak rival. Serius aku cakap. Sebut siapa rival? Naruto, minta maaf lah aku cakap Naruto. Okay, aku bukan menghina kejap-kejap ah. Aku bukan menghina Naruto ah. Serius. Aku used to be fan of Naruto. Dan aku kagum dengan siapa? Pelukis dia. Dia boleh cipta dunia ninja. Dunia ninja yang betul-betul bagi aku Zat. Serius. Bagi aku Naruto dicipta lepas tu orang yang sama juga musnahkan. Bagi Naruto salah satu manga yang paling best juga lah. Dia boleh cipta satu dunia ninja tu. Tapi kau bayangkan One Piece dia bukan cipta satu dunia. Dia cipta dunia samurai, dia cipta dunia kedoktoran, dia cipta dunia pirate, dia cipta banyak dunia dalam satu anime Zat. Mungkin the closest aku rasa Naruto lah. The closest lah, tapi aku rasa dia bukan rival One Piece pun sebenarnya. Boruto sekarang. Boruto jangan sebut lah, itu lagi lah, itu jauh. Serius, itu jauh sangat tu. Kau trigger pojak sekarang ni. Okay, tak apa. Actually aku bukanlah die hard fan manga. Aku banyak tengok anime actually. Wah, knowledge aku buat manga anime ni tak banyak. So aku just certain anime yang aku layan. So basically buatkan aku lekat dengan One Piece macam Didi cakap tadi lah. Dia punya storyline, dia punya keep consistent. Lepas tu jalan cerita je kita bincang tadi pun dia macam buat kita tunggu what will happen. So benda-benda tu lah buat aku menarik dengan One Piece ni. And nak kata rival tu pun aku tak boleh nak komen lebih sebab aku bukan kau tak ada baca manga-manga yang lain lah bawah sini yang serius manga memang aku jarang baca sebab aku tak suka baca, aku suka tengok anime, aku suka tengok action. Okay. So, tapi anime lain yang kau tengok tak ada kau rasa macam boleh mencabar sedikit ke? Walaupun dalam masa yang terdekat lah macam bukan banyak anime yang aku tengok. So aku rasa tak ada lah boleh lawan jalan cerita One Piece tu. Sebab anime lain dia stick to that part. Macam Demon Slayer dia cerita pasal Demon Slayer je. Dia bunuh demon. Itu je. Pak kau pula macam mana Pak Apa pendapat kau Pak Apa soalan dia? Soalan dia Pak kau ingat kau pakai baju law tu kau cool lah. Kau ingat kau pakai straw hat kau cool lah. Sama lah. Okay, sebab benda ni subjektif sebenarnya. Tapi kalau dalam dia punya circle, kalau rival One Piece tak ada. Macam saya pula. Aku setuju dengan apa Didi lah. Lagi satu potensi One Piece ni sebab dia bukan jalan cerita dia punya storyline dia bukan bersifat linear. Kalau linear macam yang apa? Kalau macam Demon Slayer, okay, nak bunuh Michael Jackson. Habis bunuh Michael Jackson, dah settle. Habis cerita. Yes. Kalau macam apa, Naruto dah jadi Hokage walaupun dah ada anak. Lepas tu lain hal lah. Tapi dah tercapai tu, habis. Tapi ni, dia punya jalan cerita bersimpang siur, dia punya boleh expand dia punya universe. Itu yang dia kuatkan macam One Piece lah.
dia macam walaupun kita tahu ending dia adalah untuk capai One Piece tu sendiri, tapi dia macam ada benda lain lagi yang lagi banyak, lagi penting benda-benda tu lah kan. Macam benda tu just end lah. Rahsia dunia tu. Itu macam nak sampai end lah, tapi kita ada banyak lagi benda yang lagi penting kita nak tahu lah kan. Nice. Rodi punya pendapat ni yang memang semua orang tunggu-tunggu lah. So Rodi sebagai seorang yang bukan die hard fan One Piece yang masih banyak baca manga-manga lain, so macam mana Rodi? One Piece aku rasa untuk part the best manga ever ni aku rasa memang tak ada jawapan. Walaupun One Piece aku rasa still tak jumpa lagi. Sebab bagi aku kalau kita nak tengok the best lah, yang memang the best antara semua, memang tak boleh. Sebab manga ni kan dia ada banyak genre dia masing-masing kan. Dia ada komedi, ada fighting, ada psychological, ada dark macam tu. So macam sebagai contoh macam manga-manga yang dark yang saya rasa yang paling power, bahagian genre dia masing-masing macam monster kan. Macam tu psychological lah. Itu dalam genre psychological lah, itu paling power. Kalau dalam segi macam dark punya theme, macam dia ada Chainsaw Man, dia ada Jagan, contoh yang manga-manga macam tu lah, ini Yachiki semua tu. Itu semua memang dia punya genre lah. Itu memang dia kuasai bahagian tu. One Piece ni dia berada dalam dia punya genre, dia still stay dalam dia punya genre sendirilah. Dia bagi saya dia ialah bahagian fantasy dengan adventure macam tu. Tapi dalam genre dia memang dia yang terbaik lah. Memang dia yang terbaik setakat ni. Tapi untuk keseluruhan bagi saya belum lagi lah, belum ada. Memang bagi saya mungkin takkan ada ataupun belum lagi. Dari segi best selling ataupun yang paling popular kan, macam most lovable manga lah yang paling disukai ramai, itu memang saya boleh cakap One Piece lah. One Piece memang orang lain kebanyakan lah, hampir semua orang lah, 90% orang yang tengok manga anime memang akan pilih One Piece. Actually dari segi rival, dalam otak saya ada satu manga aja yang saya rasa boleh rival, tapi saya agak kecewa sikit lah dengan manga ni. Sebab dia punya mangaka, saya catat itu mangaka dia hancurkan manga dia sendiri. Yang actually saya peminat, yang ni saya memang peminat. Ini Hunter x Hunter lah bagi saya. Hunter x Hunter ada potensi untuk saing. Sebenarnya memang ada potensi untuk saing. Dia punya dari segi plot, dari segi karakter, dari segi dia punya fighting semua. Memang dia boleh saing, tapi itulah sebab manga dia buat hal kan. Tiba-tiba dia hiatus lama, dia part-part yang dia ada nak build dia punya universe habis-habisan dah. Bagi saya universe dia pun besar juga, dia boleh tanding One Piece sebenarnya kalau dia kembangkan. Tapi part yang penting tu dia tiba-tiba stop lukis. Buat masa ni saya rasa setakat ni One Piece tak ada yang dapat saing lagi lah. Dari segi dia punya universe, dari segi dia punya epic dia, dari segi dia punya popularity, setakat ni One Piece lah yang paling top antara semua tu. Okay. Tadi kan aku sebut Naruto kan. Naruto maksud dia Naruto sudah perfect. Dia manganya sudah habis, jadi kira macam form dia tu sudah perfect. Tapi Hunter x Hunter bagi aku, Hunter x Hunter dia habis masa form dia belum perfect. Jadi kalau sebut dari segi potensi, sebenarnya potensi Hunter x Hunter memang sangat besar kan Rodi? Memang sangat besar. Tapi sebab mangaka dia berhenti separuh jalan, dia addict dengan game dan dia berhenti. Jadi sebab tu dia punya form anime dia tu, manga dia tu dia stop masa yang macam orang cakap gantung, yang belum form perfect lagi. Mungkin baru Super Saiyan pertama ataupun Super Saiyan kedua. Itulah aku rasa Hunter x Hunter memang ada potensi. Naruto juga lah sekarang lagi power dari dia sebab Naruto kan sudah perfect form sudah kan. Itulah tu bagi aku lah. Kau pula macam mana Pojat? Kenapa kau masih tak nak baca One Piece walaupun kau dah share jugalah beberapa poin kau tadi. Tapi kalau dipersetujui semualah untuk mengatakan yang sekarang ni One Piece adalah best manga, apa lagi yang membuatkan kau rasa macam tak nak baca juga? Aku tak nak baca, babe. Sebenarnya aku nak baca tapi tak ada masa. Selain tapi okey lah. Aku ingin nak baca balik tau. Sebenarnya aku honestly aku nak tengok balik sebabkan dia punya hype dia masih ada lagi. So aku nak tengok balik, tapi itulah one of the reason dia aku tak boleh tengok. Tak apalah untuk aku punya set punya. Okay, aku punya point of view bosan aku. Aku skip kau je. Poin kau bosan. Okay, point aku yang kau nak tengok tak? Okay. Best band tu. Teruskan je. Okay. Actually bagi aku macam Dini cakap tadi, kalau dah tengok bukan perspektif macam aku, honestly aku macam GG jugalah. Aku bukannya minat baca sangat dalam manga. Aku boleh suka anime, aku lebih suka tengok visual.
Kalau manga memang aku baca satu page tu aku dah muntah lah. Ya, muntah. Okay. So kalau macam Didi tadi cakap pasal Naruto. Okay, aku pun setuju sebenarnya apa yang Didi cakap. Sebenarnya Naruto ni dia bagi aku kalau dia stop sampai Naruto jadi Hokage tu pun dah cukup dah. Tak perlu dah sampai dia ke Boruto. Bagi aku lagi serabut lah bagi aku tiba-tiba ada cerita pasal anak dia pula. Aku rasa tak perlu dah. Sepatutnya stop kat situ je. Kalau kat situ mungkin bagi aku Naruto tu one of the best lah. Macam aku walaupun aku tak pernah tengok One Piece, aku tengok sekejap je. Tapi aku setuju juga dengan pendapat korang. Bagi aku all time untuk bagi best one of the best anime lah. Betul lah, aku setuju lah. One Piece lah juga sebenarnya. Walaupun aku tak tengok. Betul. Walaupun aku tak tengok, memang aku setuju One Piece tu. Sebab apa? Dia punya fan base dia memang sampai bagi kita lah. Aku rasa orang lagi tua lagi pun masih tengok lagi. Sampai yang muda sampai sekarang ni pun dia tengok juga. So aku respect lah. Okay, jap. Aku masih nak buka pada Mumu lah. Mu, kau masih kat situ? Siap juga Mu. Ada. Assalamualaikum. Sikit Mu, kau cakap slow. Kuat sikit Mu. Ada tak? Kuat sikit. Ada. Cakap pun sepatah-sepatah macam mana? Ada tak? Cakap kuat sikit Mu. Ada. Cakap banyak sikit dan kuat sikit dan dekat sikit. Terus tiba-tiba aku conclusion terus kan. Dah buat macam mana Mu? Kau hilang. Tapi apa? Conclusion ni best juga Mu. Ni Tim, kau bagi soalan dia jawab pakai voice note nanti. Jadi kau dubbing ni dalam ni nanti. Kita try lah Mu. Kita try. Sebab yelah nak pergi balik dekat soalan yang awal-awal tu macam susah Mu. Kalau kau dapat dengar soalan ni, kau just cakap je Mu. Kita orang takkan potong kau sebab kita bagi je kau cakap. Sebab kita sebenarnya dapat pendapat kau, adakah kau setuju yang One Piece ni the best manga ever, and kau pun ada baca manga-manga yang lain juga kan, Monster semua benda. So adakah kau rasa ada manga lain yang mungkin boleh jadi rival kepada One Piece, tak kisahlah dalam short term ke ataupun long term ke? Take the mic Mu. Dia bukan Okay. Dia bukan the best manga ever lah. Okay. Sebab semua orang boleh claim macam tu, tapi sebagai One Piece fan, kita tak nak over excited lah, kita tak nak oversell lah. Okay. Tapi nak kata dia ada rival, tak ada. Kita tolak title the best ever, tapi nak cakap dia ada pesaing, tak ada. Dia dah seal dia punya legacy lah. Okay. Nice juga. Dia macam Dragon Ball lah. Dia macam Dragon Ball lah. Jangan compare, jangan tanya lah. Jangan tanya One Piece dengan Dragon Ball mana lagi bagus. Boleh argue tapi sia-sia. Itu dah jadi legend dah. Macam ngada-ngada je argue. Diorang dah seal lah legacy diorang. Tapi bergantung juga lah. Sebab One Piece belum habis. Sebab tu aku tak berani. Aku tak nak overclaim the best manga ever. Sebab kalau ending dia Oda buat tai, dia sama macam Naruto lah. Naruto dia rising, tiba-tiba ending dia aduh. Ni One Piece ni pun aku tak nak bagi recognition yang sebelum dia habis lah. So nak cakap best ever tak nak. Tapi kalau nak compare dengan yang lain, please. Dah habis eh? Dah habis. Ya, aku sangkut jadi tenang. Power tu. Mu, tak apa. Sangkut-sangkut tapi kau punya input tu bagus Mu. Mu bersuara macam Whitebird bersuara gila. Semua orang fokus terus. Gila. Macam Whitebird gila. Macam dialog Whitebird yang last tu. Walaupun tidak nampak muka. Aku standing ovation sambil duduk lah. Alright, so itu dia guys, podcast kita untuk One Piece episod yang pertama, dengan topik dia pasal the best manga ever. So korang semua dah dengar daripada pendapat masing-masing. So of course lah, secara mudahnya dia depends dengan pembaca tu sendirilah, pembaca manga tu sendiri ataupun penonton tu sendiri untuk menilai daripada macam-macam sudut lah. Macam tadi kita ada sudut daripada seorang kartunis, sudut daripada orang yang memang tak baca langsung, sudut daripada orang yang pelbagai baca daripada manga-manga yang lain juga kan. So
So dia of course lah, dia depends lah dengan orang tu sendiri. Masing-masing punya taste, masing-masing punya cita rasa. So tak ada masalah, ikut masing-masing. So itu saja untuk video kita kali ni. Aku harap korang semua enjoy and jangan lupa tekan button subscribe. Aku nak promote guys. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan bell notification untuk tidak miss pada video akan datang. Video podcast yang datang sekiranya korang berminat ataupun ada topik-topik yang lain yang korang rasa nak kita orang bincang kat sini, drop komen kat bawah. Alright guys, so that's it. I see you guys next time. Thank you for watching. Assalamualaikum. Okay, bye-bye guys. Woo! Assalamualaikum. Guys, bye.